Baik, tengok semula. Bab ma yukrahu min dzikrir rajul ma yakunu min isabati ahli. Ini bab larangan seseorang menyebutkan apa yang dialaminya dengan isterinya, apa yang dilakukannya dengan isterinya, berupa perhubungan sulit, yakni dengan isterinya. Begitu juga sebaliknya. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Nadrah, dia kata seorang syekh dari Tufawah menceritakan kepada saya, katanya, saya pernah menjadi tetamu kepada Abu Hurairah di Madinah. Tidak pernah saya melihat seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda tashmiran, yang lebih bersungguh beribadat, kuat beribadat, wala aqwama ala dhaifin minhu, dan tidak ada juga yang lebih kuat melayan tetamu, lebih bersungguh melayan tetamu daripada dia. Ketika saya ada di rumahnya pada suatu hari, dia duduk di atas katil. Bersamanya ada satu pundi-pundi berisi anak batu ataupun nawan, biji tamar, biji buah tamar. Dan di bawah katil dia, dekat kaki katil dia, di bawah katil itu duduk seorang hamba sahaya perempuannya yang kulitnya berwarna hitam, yang hitam. Abu Hurairah bertasbih menggunakan anak-anak batu ataupun biji tamar tadi, sehingga apabila dia menghabiskan yang ada di dalam pundi-pundi itu, dicampakkan pundi-pundi itu kepada gadis tadi, hamba sahaya perempuan dia tu. Jadi gadis itu, hamba sahaya perempuan itu, mengisikan semula ke dalamnya, bubuh semula anak batu tadi dalam pundi-pundi itu, dan hola kepada dia pula, dia zikir pula, ataupun tasbih ke apa ke pula, sampai habis dia, begitulah seterusnya. Dia pun berkata, tak mahukah engkau aku ceritakan kepadamu tentang aku dan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Syekh min Tufawah tadi. Dia kata, saya jawab, tentulah saya nak. Abu Hurairah pun bercerita, dia kata, ketika saya tengah sakit di dalam masjid, aku tu sakit ataupun demam di dalam masjid, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan dia masuk ke dalam masjid. Terus dia bertanya, man ahassal fatad dausi, siapa ada perasan anak muda Daus itu, maksudnya Abu Hurairah lah, anak muda Daus itu. Abu Hurairah 3 kali dia tanya begitu. Ada seorang berkata, menceritakan, wahai Rasulullah, itu dia tengah duduk demam di penjuru masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghadap, mari ke arah aku, sehingga dia sampai dekat aku, dia pun letak tangannya ke atasku. Seraya dia berkata, dia mengucapkan sesuatu yang baiklah untukku. Lepas itu aku bangun, dia pun pergi berjalan sampai ke tempat di mana dia bersembahyang. Yang ini tempat Tok Imam semula lah, pergi tempat Tok Imam semula. Di situ Nabi SAW menghadap makmum dia. Makmum dia terdiri daripada 2 saf. Terdiri daripada beberapa saf, 2 saf lelaki dan 1 saf perempuan, atau syak perawi 2 saf perempuan dan 1 saf lelaki. Dia pun kata, jika syaitan membuatkan saya terlupa apa-apalah daripada sembahyang saya, maka orang-orang lelaki hendaklah bertasbih dan orang-orang perempuan hendaklah bertasfik. Bertasfik, yang ini tepuk tangan ini, gitu, bukan gini.
Kata perawi, yakni Abu Hurairah lah perawi dia ni, perawi atas sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersembahyang, tapi dia tidak ada lupa apa-apa pun sembahyang dia. Lepas itu dia terus berkata, majalisakum, majalisakum, yakni teruslah kamu berada di tempat masing-masing, jangan pergi ke mana. Teruslah kamu berada di tempat masing-masing. Musa menambahkan di sini, yakni Imam Abu Daud ni kan dia ambil daripada beberapa orang perawinya. Ini Musa tu. Ni maksudnya perawi itulah, salah seorang perawi dia. Musa menambahkan di sini, thumma hamidallah. Ini hak dalam riwayat Musa saja ada. Apa dia? Iaitu kemudian Nabi SAW memuji-muji Allah dan berkata, amma ba'du. Sekatu ni tambah hak dalam riwayat Musa. Thumma tafaqu. Selepas itu semua perawi-perawi sepakat. Jadi hak selepas ni semua ada berlaku dalam riwayat, berlaku ada. Hak saat ni ada dalam riwayat Musa sahaja. Hak sepakatnya apa dia? Kemudian Nabi SAW menghadap lelaki dan dia berkata, hal minkum ar-rajulu idza ata ahlahu, adakah di antara kamu orang yang bila dia mendatangi isterinya dengan ditutupnya pintu terlebih dahulu dengan baik, kemudian dia memakai pula ataupun alqa alaihi sitrahu, patu tudung pula wastatara bi sitrillah, dan dia menutup pula dengan penutup Allah. Yang dibaca zikirlah hak Nabi ajar. Hak Nabi ajar kalau dekat nak bersetubuh tu baca gapo, itu pun satu penutup juga. Adakah buat gitu? Adakah seseorang kamu buat gitu? Jawab semua, ya, memang lagu tu dah lah buat. Qala, kata perawi, kata Nabi SAW, thumma yajlisu ba'da dhalik. Lepas tu dia duduk royak pula, aku buat gini, aku buat gini. Adakah buat gitu? Kata gitu. Dah tadi tutup molek dah, duduk tempat yang sunyi dah, tempat yang tidak ada orang dah. Lepas tu duduk kecek pula kau. Ada gitu? Adakah kamu buat gitu? Senyap. Yang lelaki semuanya senyap. Kata perawi yang di Abu Hurairah, Nabi SAW pun menghadap pula kepada orang-orang perempuan. Dia tanya, adakah di antara kamu orang yang bercerita? Lepas pada setelah dia buat macam tadi, dia duduk royak pula, diam belakang. Perempuan pun diam juga. Fajathat fatatun ala ihda rukbatayha, maka melututlah seorang gadis di atas salah satu lututnya. Jadi dia tidak duduk melutut gitu kan, dua lutut tu tidak, sebelah saja lutut, sebelah lagi tu dia angkat, pasal dia nak meninggikan diri dia tu, nak suruh nampak. Kalau dia melutut tu dia serupa dengan orang lain lebih kurang. Dia melutut sebelah lutut dia, sebelah lagi dia angkat, nak bagi Nabi SAW nampak dia. Dan dia cuba meninggikan dirinya kepada Rasulullah SAW supaya dilihat oleh Rasulullah dan supaya didengar percakapan dia. Dia kata, wahai Rasulullah, mereka ni lelaki-lelaki ni memang duduk bercerita, kata dia. Hak perempuan-perempuan ni pun memang duduk bercerita, duduk royak kau kan. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, kamu tahukah apa perbandingannya orang yang melakukan, orang yang buat begitu? Rasulullah SAW meneruskan sabdanya, sebenarnya perbandingan orang yang buat begitu ialah seperti perbandingan syaitan betina yang bertemu dengan syaitan lelaki di tengah jalan, lalu dia memuaskan nafsunya, lalu dia menyempurnakan hajatnya, yakni memuaskan nafsunya dalam keadaan orang ramai duduk tengok kepadanya. Lagu tu lah. Itulah perbandingannya. Mana tak boleh buat lagu tu, tak boleh. Illa an-natif,
Ni kalau kita tengok dari segi tulisan dia, illa tu dia bawah alif tu ada hamzah. Kalau mengikut kaedah imlaknya, kalau bawah alif tu ada hamzah, dia kena baca illa. Ila, kalau ila tak lagi illa, tapi salah. Ini salah cetak. Dan anna hak selepas tu, atas alif tu hamzah tu balik duduk atas, bukan hamzah duduk bawah alif. Mengikut hak biasanya, kalau lagu tu orang baca anna, kedua-duanya silap. Silap cetak. Hak sepatutnya ala, inna. Ala tu hamzah dianya duduk di atas alif. So ala. Anna tu bukan hamzah dia duduk di atas, hamzah dia tu kena duduk bawah. Itu dari segi kaedah imlaknya. Ala, inna. Sebab ala tu ala istiftahiyah orang panggil. Lepas ala istiftahiyah ataupun adat tambih, dia kena baris bawah inna. Misalnya dalam Quran, ala inna awliya Allah. Ala inna, bukan ala anna. Ala inna. Begitu kaedahnya. Jadi salah lah. Ni ada gitulah. Bukan salah pengarang dia. Tak, pengarang dia tidak salah, salah cetak. Kita yakin begitu. Sebab dia orang pandai telajuk. Takkanlah benda lagu tu pun dia boleh salah. Tak salah. Ini silap cetak. Jadi ala inna tibar rijal, ketahuilah atau ingat, wangi-wangi yang lelaki ialah yang baunya jelas, baunya kuat, dan warnanya tidak jelas, tidak nyata. Kalau pakai air wangi itu biarlah bau dia kuat, tapi warna dia tak nyata. Ketahuilah, ini pun sebut tadi juga, ala inna, bukan illa anna dah. Ala inna, ketahuilah sesungguhnya wangi-wangian wanita itu ialah yang nyata warnanya dan baunya tidak nyata. Baunya tidak kuat. Air wangi yang dipakai oleh perempuan hendaknya warna dia tu kalau ada tak apa, tapi bau dia jangan kuat, jangan nyata. Kata Abu Dawud, dari sini saya hafal hadis ini daripada Muammal dan Musa. Hak mana? Ni hak selepas ni daripada Muammal dan Musa sahaja. Daripada perawi yang lain tidak. Hak ni ala. Ni betul lah ni ala tu. Tu baru betul. Jadi atas alif tu hamzah. Ala la yufdiyanna rajulun ila rajulin. Ketahuilah atau ingat, awas, waspada boleh berlaku. Kalau dalam sastra alam, hubaya kata dia. Hubaya. Ingat, jangan sekali-kali orang lelaki terdedah kepada lelaki yang lain, atau berada di dalam kain yang sama dengan seorang lelaki yang lain dalam keadaan auratnya terdedah. Jangan juga perempuan terdedah kepada perempuan, yakni dengan berselimut atau memakai satu kain dalam keadaan auratnya terdedah dan bersentuh-sentuhan, kecuali kepada anak atau ayah. Perawi menyebutkan yang ketiga, tetapi saya terlupa. Kata perawi, ia ada di dalam hadis Musaddad, tetapi saya tidak ingat dengan kemahlah, dengan betul apa yang diriwayatkannya. Kata Musa, haddatsana Hammad anil Juraini an Abi Nadra anil Tufawi. Kita tengok semula. Jadi hak ini dua bab lah. Hak kita baca tadi akhir kitabun nikah, iaitu bab larangan seseorang menyebutkan apa yang berlaku di antara dia dengan isterinya. Begitu juga sebaliknya, larangan seseorang perempuan menceritakan apa yang berlaku di antara dia dengan suami dia. Tak boleh. Itu akhir kitabun nikah. Lepas tu kita sambung kitabut talak tadilah. Dalam kitab Muntaqal Akhbar, Syekh Ibn Taymiyah
Ni Ibnu Taimiyah datuk, bukan Ibnu Taimiyah cucu. Ibnu Taimiyah hak masyhur tu, yang terkenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tu cucu. Dia terkenal dengan Ibnu Taimiyah juga. Tu datuk. Ni Ibnu Taimiyah datuk. Sebab dia susun kitab Muntaqal Akhbar. Muntaqal Akhbar itu himpunan hadis-hadis dalam pelbagai bab lah, dalam satu kitab, disusun oleh Tok kepada Ibnu Taimiyah. Dia kenali dengan Ibnu Taimiyah juga. Kemudian Syaukani mari beberapa abad kemudian, dia syarah kitab Muntaqal Akhbar itu, nama dia Nailul Autar. Nailul Autar tu syarah kepada kitab ni lah, Muntaqal Akhbar tu. Dia buat tajuk ni. Tajuknya bunyi gini: Bab nahyi zawjain 'an at-tahadduth bima yajri halal wiqa'. Ini bab larangan terhadap suami isteri daripada bercerita tentang apa yang berlaku di antara mereka berdua ketika bersetubuh. Gitu. Mana lebih terang. Lagi tajuk dia tu lebih terang. Jadi yang dilarang ni mana royak apa yang berlaku pada ketika berlakunya persetubuhan. Syekh Khalil Ahmad ni kata Imam Abu Daud hanya berpada, dia buat tajuk larangan lelaki menceritakan apa yang berlaku di antara dia dengan isteri dia. Dia tidak buat bab orang perempuan, larangan orang perempuan. Tak, larangan orang lelaki. Padahal dalam hadis ni, kita tengok dalam hadis ni, Nabi tanya ni, orang perempuan pun dia tanya juga. Imam Abu Daud tak buat suku. Buat apa? Li'annahu minar rijal akthar. Sebab apa? Benda ni lebih banyak berlaku di kalangan lelaki. Lebih banyak berlaku di kalangan lelaki. Dan ini dia kata kalau tidak perlu, kalau perlu sangat boleh royak. Kalau tidak perlu, ramai yang berlaku lagu ni. Orang perempuan pun sama juga berlaku juga. Sebab itulah di zaman Nabi dulu pernah tanya senyap hal itu. Cumanya asal perkara kalau kena ingat hadis ni tidak sahih. Itulah, takut kenali kita dah. Takut kenali dulu lagi nah. Jadi kita raya hadis ni tidak sahih. Sebab ada tu kan, an Abi Nadrah qala haddathani syaikhun min Tufawah, seorang syekh daripada Tufawah, ataupun dalam riwayat akhir dia sebut At-Tufawi. Dalam riwayat Musa haddathana Ahmad an al-Jurairi an Abi Nadrah an At-Tufawi. Itu majhul. Jadi banyak perkara tu perlu bincang tu, apa yang kita sekat dulu lagi. Jadi banyaklah yang berlaku. Kadang-kadang duduk royak gini. Itu tak boleh. Kalau dia sudah, kadang-kadang orang ni sudah tak apa dah, tak ada apa-apa dah, dengan sebab royak tu dia jadi mikir macam-macam. Jadi mikir. Dan misalnya kita kata, hak ni kata saya, misalnya suami saya sebulan sekali, 2 bulan sekali tak tidur saja gitu. Hak ni kata saya nak malas dah. Misalnya kita kata dah, walaupun kata lagu tu pun dah, saya nak malas. Jadi boleh jadi hak tadi tu hak 2 bulan sekali, hak sebulan sekali jadi terfikir, jadi tak puas hati. Jadi berasa tak puas hati. Mula bergelora, mula mari syaitan marilah ganggu. Tak boleh duduk lama lagu ni, macam ni, macam-macam dia mari. Sebab tu tak boleh kecek benda lagu. Tak usah lah. Kalau nampak dia tak ada apa-apa dah, ya tak apa. Benda ni sebi belaka. Tidak kata kalau orang ni dia boleh puas dengan kalau tiap-tiap amalan. Hak lain mesti kena puas lagu. Tak mesti. Berapa ramai orang perempuan selepas suami dia mati molek-molek hidup, tak ada gapo, 40 tahun tak ada gapo. Tak ada hubungan di antara lelaki dengan perempuan, tak ada. Berapa ramai hak lagu tu kita duduk tengok, tak ada gapo. Tapi benda-benda lagu ni kadang-kadang kalau kita cocok, kita cocok, kita cokek, kita buat macam-macam cerita dah, dia boleh jadi macam-macam. Sebab tu tak sah. Apa lagi kalau royak benda-benda lain lagi, lebih-lebih lagi.
Jadi mula marilah. Terfikir macam-macam. Setara tak royak apa-apa tu pun boleh mari. Boleh terlitah macam-macam. Apa kalau sebut lagi kak? Dia mak mula tak puas hati. Itu sebabnya. Itu sebabnya. Jadi tak boleh royak. Tak boleh royak. Benda lagu tu tak ada gapo. Untuk hak Tuhan buat tu, untuk nak dapat anak asasnya, tak ada gapo. Tidak nantilah mana. Kalau dah nak malam pun, mana dia berhubungan suami isteri dah nak malam pun, tidak semesti dia anak ramah. Tak mesti. Kalau hak asas tu untuk anak tu, tidak nantilah mana. Jadi cukuplah. Jadi lebih-lebih lagi, itu tidak ada faedah. Tetapi walau bagaimanapun benda ni dia termasuk dalam keperluan juga. Kalaulah sekiranya mana-mana pihak tidak puas hati, dia situlah nak ada ikhtiar tu. Hak tu lah jadi kadang-kadang kita tu tak kena nak agak tu sebanyak mana patut kena royak, sebanyak mana tak boleh royak. Situ jadi silap. Bukan nak royak tu kadang-kadang sengaja memang nak suruh dia naik angin, mana-mana pihak naik angin tak, tapi jadi tubik. Tapi tubik tu kadang-kadang ada faedahnya, secara tidak sedar. Hak naknya dengan sedar. Dengan sedarnya, misalnya kita tahulah hak biasanya umumnya secara mana, hak sepatutnya. Ni kalau siapa selamat tu cara sejuk benar tu, cara sejuk benar kalau gitu boleh jadi dia tidak seimbang. Dia bukan masalah hubungan suami isteri, itu masalah nak anak saja. Masalah-masalah lain dari segi kepuasan mungkin tidak puas. Apabila tidak puas, lagu mana? Dengan dia sebut kepada kawan dia, boleh jadi kawan dia ada pengalaman. Awak pergi berjumpa ni, ubat ni misalnya. Ada faedah. Hak semoleknya jangan royak kosir lah. Royak tu kira-kira orang hak kita boleh tupai. Kita boleh tupai. Dia. Kalau royak saja tak ada faedah. Hak kita boleh tupai. Terutamanya kalau memang pakar-pakar dia dah, memang bidah dia dah. Jadi kalau kita pergi royak mengadu hak kepada dia, tak ada faedah. Ada faedah. Dia kata wa amma idza kanat ad-darurah da'iyah ilai fala karahata fi dhikrihi. Kalau perlu, memang perlu, tidak makruh, tidak dilarang royak tu. Kalau perlu. Misalnya lagu mana? Kalau kes mahkamah, sudah jadi kes mahkamah, balah ni nak cerah, ni tak cerah. Yang si isteri tu dakwa. Dia kata suami dia tak pergi dekat dia. Misalnya suami dia tu tidur suku sama, tak pergi dekat dia. Ya si suami tu kata dah dia macam-macam. Jadi nak tahu lagu mana, mesti kena royak lah. Dia kata dia pergi. Jadi masing-masing kena royak lah. Mungkin siapa kau peringkat ia tak puas hatinya mana, tak puas hatinya dalam masalah persetubuhan ke, misalnya dalam kisah Rukanah bin Abdi Yazid dalam Abu Daud akan datang, kita akan jumpa. Dan kisah Abdul Rahman bin Az-Zubair dengan isteri dia, dan kisah satu orang yang mendakwa isteri dia dakwa dia tu mati pucuk. Macam-macam lah ada. Jadi dia kata nak agama dia. Dia kata ni pernah berlaku zaman Nabi. Ni seperti ni. Dia pun ambil kain dia kan, kain ni ada renda-renda di ujung ni kan. Orang buat leh ke apa. Dia jutak gitu. Dia kata gini kata dia kebah kain dia tu. Nak apa dia? Mana lembek lah. Gitu. Jadi dia tak puas hati lah. Bila pergi royak orang tu, waktu marah lah. Buat mari anak dia dua orang. Kata dia, tak ada saya kebah dia, kata dia. Supaya kebah kulit binatang, kata dia. Saya kebah dia supaya kebah kulit binatang. Atau maksud dianya, kulit binatang ni apabila nak samuk ni kan, pusing kot ni, kebah kot tu, kebah kau ticana. Ada juga pada gitu. Ada yang kata maksudnya saya gosok sungguh, nak gosok, nak cuci kulit tu mana sungguh lah, makna bukan main-main lah. Nak boleh buat lagu tu mesti kena orang yang kuat. Rasulullah SAW tak kata apa, dia senyap. Kalau tak boleh, mesti dia kata apa duk kecek, duk rayak benda-benda lagu tu, benda sulit. Dia kalau siapa masa dia
tempat dia kena tempat dia, tak apa royak. Nak royak, kita nak royak kepada doktor ke, hak pakar bahagian tu, tak apa royak. Dia akan suruh buat gini, dia tak apa. Gitu cara dia, tak apa. Hak tak boleh ni kecek buat saja. Tu tak boleh, memang tak boleh, haram sampai ke peringkat haram. Jadi ceritanya, dia kata saya pergi jadi tetamu kepada Abu Hurairah ni, syekhnya, Syekh bin Tufawan, dengan sebab dia ni lah hadis ni jadi dhaif, sebab dia tu tidak diketahui siapa dia. Jadi dia kata, tak pernah saya lihat seorang lelaki daripada sahabat Nabi yang lebih kuat beribadat dan lebih bersungguh menjaga hati melayani tetamu. Tu molek, tak ada apa nak. Dia hadis secara ni dalam hadis ni bukan semua kata, kalau kata dhaif tu makna semua tak boleh pakai, semua tak betul. Tak. Semua bahagian dia tak betul. Tidak. Banyak betul. Misalnya kalau tu imam terlupa ataupun gapa-gapa berlaku kepada dia, lelaki tasbih, perempuan tasfik. Tu berapa banyak dalam hadis sahih. Lagi misalnya kalau ada dalam ni saja ni, air wangi lelaki, warna dia tu jangan jelas, bau dia tak apa kuat. Kalau air wangi perempuan, bau dia tu tak boleh kuat, warna dia terang nampak, tak apa. Tu banyak dalam hadis sahih. Jadi hak mana ada setakat bahagian-bahagian hak ada dalam hadis-hadis yang sahih, tu boleh pakai, tak ada apa. Hak tu tidak dhaif. Hak lain tu, hak tak ada dalam hak lain, hak sahih ada sini saja. Tu kena beringat. Gitu keadaan hadis dhaif ni. Kalau semuanya, semua bahagiannya tak ada menepati hadis-hadis yang sahih, hak lain, tak boleh lah tu. Kena beringat belakang. Macam hak ni dia ada beberapa tempatnya boleh, beberapa tempatnya bermasalah. Jadi kita kena tengok pula, banding pula. Dia kata Abu Hurairahnya pada suatu hari, mana banyak hari lah kira-kira dia gitu jadi tetamu kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah duduk atas hati. Lepas tu ada bersama dia tu ada pundi-pundi jabir kecil. Dalam tu anak batu ataupun biji tamar ada dalam tu. Di bawah dia tu ada hamba sahaya perempuan zaman itu kan, dia ada hamba. Ada hamba benda-benda lagu tu pun hamba duduk. Nanti tengok nanti kutik bubuh. Habis bui ke dia pula. Jadi dia kira dalam berapa dalam tu misalnya 100 ke 1000 ke. Dalam tu bagi balik. Begitu. Jadi Abu Hurairah duduk bertasbih guna hak tu lah. Siapa habis hak dalam tu, hak tu kumpul dia bui pula. Gitulah. Hak ni bahagian ni tidak ada di dalam hadis yang sahih. Yang bertasbih, berzikir menggunakan wasbih kita kata, ataupun anak batu zaman kita, anak batu, butir tamar, gapo-gapo, hak kemudiannya jadi wasbih tu tidak ada di dalam hadis yang sahih. Hak ni tidak sahih. Nabi SAW sendiri pernah ke guna lagu tu? Tak ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Yang dia guna ialah ruah-ruah jari ni. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ni dia guna. Tu sahih. Jadi hak ni kita nak utama hak ni ke daripada hak tu? Kena utama hak tu, sebab hak tu sahih, hak ni tidak sahih. Itu kaedahnya. Adapun nak pakai hak ni boleh ke tidak? Sampai ke peringkat haram, bid'ah, dosa ke? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bid'ah, sebab benda tu Nabi tak aja buat. Ada yang mengatakan tidak sampai ke situ, boleh kalau nak pakai. Tapi nak kata sunnah Nabi tak boleh. Nak kata sunnah Nabi tak boleh. Cuma Nabi banyak dia royak, kalau orang baca gini 33 kali, hak ni 33 kali, hak ni 100 kali, dia ajar sebut bilangan-bilangan. Jadi nak tahu bilangan tu berapa-berapa, kita payah juga kalau tak ada. Payah juga kalau tak ada. Jadi bila ala ada ni, senang. Boleh kira. Dari segitulah setengah-setengah ulama mengatakan tak apalah untuk jaga bilangan yang disebut oleh Nabi SAW tu. Jadi oleh kerana kita ni jenis nyanyuk, kau jenis lagu mana kau tak kira lah dah. Jadi kalau lagi ni jadi kocah dah, kocah. Kalau lagu tu tak apa.
Jadi antara satulah setengah-setengah ulama kata harus, boleh. Nak guna wasbih boleh. Tapi nak kata Nabi pernah guna, tak, memang tak ada. Lagu tu. Antara satulah. Setengah-setengah hak taksir tu pula masing-masing lah alasan hak taksir. Dia kata sebab tu ada tu, boleh jadi kita lalai, kalau kita tidak bilai, kalau gapo tu boleh jadi leka juga. Orang nampak kita ni kuat ibadat, padahal kita tak dah mana. Dah. Jengkok tu pula. Jadi gitulah. Kalau nak guna, yalah boleh nak mengikut pendapat setengah-setengah ulama. Tapi bagi anda hak molek je, kalau tidak jadi masalah lah, boleh tidak bercelaru bilangan tu, lebih baik guna hak sahih. Lebih baik guna hak tu. Jadi kalau nak buat dalil dengan hak ni, dia tidak kuat. Dia tidak kuat. Bahkan ada dalil daripada Ibnu Mas'ud, dia marah dia bila anak batu 100, tasbih 100. Apa ni, kata alhamdulillah 100. Ada anak batu dekat, dia marah. Ini menunjukkan dia tidak suka guna benda lagu tu. Duduk ramai-ramai pakak gitu, dia tak suka. Jadi masing-masing ada dalil laku mana-mana pun. Atas dasar tadi keperluan tu nampaknya perlu sangat tu, sebab hak Nabi SAW ayat tu sebanyak 33. Nak boleh jelas 33 tu. Kalau lebih boleh jadi lagu lain, kurang jadi lagu lain. Kalau kita makan vitamin juga, vitamin 2 butir jadi 3, malah lebih pula. Tak boleh lah. Kalau kurang pun tak boleh juga. Nak boleh tepat tu. Kerana keperluan tu, itulah setengah-setengah ulama kata tak apa. Itulah. Jadi hak ni tak ada dalam hak sahih. Hak ni tak ada. Jadi ni hamba tadi, hamba dia tu duduk tunggu, nanti habis dia pun bubuh semula bunyi. Begitulah keadaannya. Jadi benda ni dalam Islam, di dalam sejarah Islam ni, benda-benda hak tidak disukai. Islam sendiri pun tidak suka, manusia pun tidak suka, semua tidak suka. Tapi pernah berlaku, ada dalam Islam itu sendiri pun. Tidak kata bila Islam ni jadi istimewa belaka, molek belaka. Tak ada, tak molek. Dia tidak begitu. Dia terikat dengan zaman tu. Kalau orang Islam zaman itu, dia pakai pelita. Pelita zaman Nabi, zaman mana apa. Jadi tak boleh buat ukuran atas hak tu. Lebih, tidak lebih manusia ni. Kita pakai elektrik bukan main hebatnya, bukan main cerah. Jadi kita tak boleh kata orang kemudian dia lebih. Jadi hak dulu dah zaman tu, perkembangan zaman dia setara tu. Dalam apa-apa benda pun. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat. Zaman tu ada hamba. Hamba tu tak boleh nak kait dah. Tak boleh nak kait. Hak Islam buat tu paling molek dalam sejarah. Dia tidak hapuskan sekaligus, tapi terima dengan cara-cara menuju ke arah pembebasan, ke arah melepaskan manusia ni daripada perhambaan. Tapi kalau kita nak tengoklah, memang tak siapa nak fikirlah kita berapa ramai hak jadi hamba-hamba dulu. Kita fikir sejenak. Biarlah tidak berlaku sekarang ni pun, benda ni tidak mustahil berlaku pula. Cuba kita fikir, berapa ramai hak jadi hamba dulu tu lah, hak jadi inilah jadi kerja lagi. Ni kita kata kebetulan dia ni warna kulit dia hitam, ada hak putih, hak comel, hak orang merdeka lah ni pun tak boleh litar dia. Berapa ramai. Tapi takdir dia, nasib dia hidup di zaman tu. Kita tidak hidup di zaman tu. Kalau nak kira bijak dia, cerdik, tapi dah jadi hamba-hamba. Jadi orang suruhan, boleh jual, boleh beli, boleh ikut, boleh gada, boleh macam-macam. Hak boleh buat atas barang, semua barang. Jadi kita ni berapa ramai kita tengok dalam masyarakat kita, adik-beradik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita seraba mana hak tak cerdik, bodoh, tapi dia tidak hamba. Takdir tu, apa kita takdir? Hal tu. Kalau nak tengok tak habis, banyak dunia. Misalnya kita kata asal lagi, kalau kita tengok askar, berapa ramai dalam masyarakat kita ni, suatu ketika askar memang
baik, dipandang baik, lebih istimewa gitu, kerajaan berbui lebih, tak ada apa. Askar jadi askar pun tak perai sekali rambut. Jadi askar usah kau orang ramai, no. Askar tu pun tak perai. Dah aman. Oh, ada ketika jadi tidak aman tu kat askar ni, tak berhenti. Tak berhenti. Usah ke askar, orang biasa ni pun jadi pegang senjata ni. Perai juga, kena pedih juga. Kita tak faham. Tak faham. Inilah orang panggil nasib, takdir. Tuhan takdir. Kalau takdir gitu. Terutama kalau askar, tak ada orang nak lah kalau lagu tu. Kalau masa tu. Kecuali dia ada semangat lain, perkiraan lain. Kalau dengan maksud hak skala lah, skala orang duk fikir nak senang, ada kemudahan gotu, kemudahan goni, kelebihan tu, kelebihan ni, yang kerajaan bui dan gotu goni pihak masyarakat bagi. Kalau nak fikir gitu, dalam keadaan-keadaan tertentu tak ada orang nak jadi askar. Tapi benda ni dia berlaku. Nasib. Ni benda kita tidak tahu. Tapi tidak berat berlaku. Hak berat lagi jadi hamba ni lah. Dah jadi hamba. Pada masa tu tak ada pilihan, ikut orang semua. Tetapi dalam sejarahnya puak-puak hamba ni apabila dimerdekakan, dia jadi hamba, dibebaskan, dia jadi orang-orang lebih, orang-orang hebat, orang-orang yang ternama, anak cucu dia tu tak kira, orang lupa dah lah sejarah asal keturunan dia tu tak ada, hilang. Jadi lepas tu Abu Hurairah apabila duduk, dia pun tanya, tak saya kamu kalau aku cerita kisah aku sendiri dengan kisah Nabi SAW. Dia kata apa tak saya, nak lah. Dia pun royak. Dia demam satu kali tu, sakit, duduk dalam masjid. Tiba-tiba Rasulullah SAW mari masuk dalam masjid. Dia tanya, siapa dia, ada perasaan, ada nampak ke, ada perasaan ke? Ni anak muda Dausi tu, duduk mana, siapa dia, ada perasaan, ada nampak ke? Orang pun kata, oh tu dia duduk tepi tu, duduk demam situ. Nabi SAW pun pergi dekat dia, letak tangan. Itu ni hak dalam hak sahih pun ada. Kalau kita pergi dekat orang sakit, antara sunnah Nabi SAW dalam hak sahihnya, patut jamu-jamu lah. Tanda kita simpati dengan dia, kita tidak jijik dengan dia, tidak kembar, kita kata kita simpati, sejuk panas tanya. Nabi SAW pun buat gitu. Bukan dalam hadis saja, dalam lain ada. Dan dia pun kata barang molek lah, sama ada doa ke ataupun kata hak lain-lain, dia tidak jelas sini. Saya pun lepas pada tu bangun, Nabi SAW pun pergi tempat dia semaya tu. Dia pun menghadap kepada makmum ni, ada 2 saf lelaki dan 1 saf perempuan, ataupun 2 saf perempuan, 1 saf lelaki. Lalu dia pun kata, kalau syaitan membuatkan saya tu lupa dalam semaya, apa-apalah, orang lelaki kena tasbih. Ni ada dalam hadis sahih. Ada. Mana orang lelaki kena tasbih, orang perempuan kena tasbih. Setakat tu ada. Dalam hadis sahih. Jadi tasbih kata lagu mana? Subhanallah. Lagu tu lah. Subhanallah. Tasfik buat gini, tepuk tangan ni atas belakang, 1 tangan lagi, ikut alik ni, ke tak apa lah. Bukan gini, gini. Tasfik inilah yang diterima oleh kebanyakan ulama. Kalau perempuan tasfik, kecuali Imam Malik dan tak ramai lah supaya dia tu, pendapat supaya dia tu, dia kata orang perempuan pun tasbih juga, bukan tasfik. Lepas tu Abu Hurairah pun kata Nabi SAW pun semaya. Dia tak ada terlupa apa-apa. Macam lah dia royak tadi, dia akan terlupa selepas pada tu. Jadi tidak semestinya Nabi kata begitu tu makna akan berlaku dalam masa yang hampir. Tapi dalam masa yang lain boleh berlaku pada masa lain. Jadi lupa tu boleh berlaku. Boleh berlaku. Dan hak sekadar buat terlupa tu, dia boleh pengaruh syaitan. Dia boleh pengaruh syaitan. Seperti dalam Quran, kalau kita kata
anak buah Nabi Musa itu Yusha, mengikut kebanyakan ulamanya dia kata Yusha tu nabi, Yusha bin Nun itu. Jadi dia kata dalam Quran sebut wa ma ansanihu illa syaitan. Dia sebut maknanya nabi pun boleh juga diganggu setakat tu lah, setakat buat terlupa benda-benda gitu. Jadi tidaklah membuatkan saya terlupa ni melainkan syaitan. Syaitan lah, tak ada lain dah yang membuatkan saya terlupa. Dan Nabi SAW sendiri pun ada terlupa. Misalnya hadis ni dalam Quran tu sendiri, wadhkur rabbaka idza nasita, bila engkau lupa. Dia tuju kepada Nabi. Ni hadis tidak sahih, hak sahih pun banyak menyebutkan Nabi SAW ada terlupa. Tapi dia di sini kata dia tak ada terlupa apa-apa pun. Lepas tu dia apa kata? Majalisakum. Lepas semaya tu selalu Majalisakum. Duduklah di tempat masing-masing, tak usah pergi mana lagi. Itu maksud dia nya, duduk tempat masing-masing. Jadi berdasarkan hadis ini dan banyak lagi hadis yang lain, tidak semestinya Nabi SAW lepas semaya tu dia berdoa, dia berzikir dulu, dia baca wirid tu wirid ni. Ada ketikanya jika perlu selalu dia bangun selalu. Macam di sini ni hak tidak sahih, kita kata hak sahih banyak lagi. Memang dia buat lagu tu, tidak kata nanti doa dulu selesai dulu, tak. Jika perlu selalu. Sebab bila sudah semaya tu orang-orang hak mana perlu nak pergi nak mana-mana dia boleh jadi pergi. Jadi kalau tidak kecek selalu, tak ada yang terlepas pergilah. Jadi sebab tu dia kata majalisakum. Lepas tu dalam riwayat Musa dia ada tambahan, lepas tu Nabi SAW pun puji Allah. Lepas tu semua perawi sepakat. Dia pun menghadap kepada lelaki dan dia kata, adakah kamu apabila nak bersetubuh dengan isteri kamu, tutup pintu molek, pasal asim molek, dan berlindung dengan perlindungan Allah, penutup daripada Allah tu, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kan waktu dia ajak, jadi waktu tu sebagai pelindung, penutup juga. Syaitan tak boleh berkongsi, tak boleh masuk dekat. Itu makna berlindung tu. Berlindung dengan orang tu, tutup pintu, tutup lasik, tutup gapo, berlindung daripada syaitan. Dulu kita sudah jumpa dah kan, baru ni syaitan boleh ganggu, boleh berkongsi dalam anak gapo tu. Wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum, berkongsilah dengan mereka dalam mendapat anak-anak dan mendapat harta benda. Maknanya syaitan boleh berkongsi, Tuhan beri peluang kepada dia. Bukan nak dapat rezeki saja. Tuhan beri syaitan tu berkongsi dengan kita. Hak haram, hak gapo tu dia lah dorong kita je. Anak tu pun gitu juga. Jadi cara nak selamat diri kita, terlindung daripada syaitan, baca hak itulah hak Nabi ajar tu. Itulah maksud wastathara bisitrillah. Sahabat-sahabat kata, ya, dia buat gitulah, gitu dah. Lepas tu Nabi kata pula, lepas tu dia duduk mana-mana, pergi mana-mana, duduk kata royak pula, aku buat begini, aku buat begini. Yang ni memperihalkan, menggambarkan perbuatan dia dengan isteri dia tu. Orang kata cerita barang hak dalam kelambu. Orang kita kata lagu tu, cerita barang hak dalam kelambu. Adakah kamu buat lagu tu? Senyap. Hak tadi ya, aku terima hak tu. Hak kecek ni. Sini kena beringat. Sinilah benda hadis dhaif ni. Inilah benda hadis dhaif. Beberapa perkara. Satunya tadi dia kata lelaki ada dua saf. Benda ni kena perhati ni. Seseorang ahli hadis dia perhati. Orang biasa dia lalu gitu ya. Dia tak nampak beza. Kalau kata hadis dhaif dia mesti ada masalah. Mesti ada. Kalau Allah sahih tu barulah licin. Kalau sepuluh jalan tak kocok kereta sedap. Tapi kalau hadis dhaif dia macam jalan berlopok-lopok, tak kena gaya, kita terbalik. Tu kena perhati sikit. Misalnya di sini benda kita kena perhati. Tadi dia ayat dua saf lelaki, satu saf perempuan, atau dua saf perempuan, satu saf lelaki. Masjid Nabi ni luah, skala penuh.
Ni Abu Hurairah ni bila cerita dia selepas 7 hijrah, tahun ke-7 hijrah, selepas perang Khaybar, dia duduk bersama Nabi. Mana cerita kemudian tu ramai dah orang Islam. Ni cerita ni dia sepatutnya kena royak ketika perang, ketika tidak perang ni. Ni sikit ni. Maka lebih Masjid Muhammadi lagi daripada Masjid Nabi. Tak boleh. Gimana sahabat? Apa tak pergi semaya? Ramai-ramai lagi. Apa pandai kau sebut begitu ya? Benda ni benda penting. Lepas tu bila royak tu senyap, dah lah Abu Bakar, Umar, siapa duduk mana demo tu jenis ni juga ke? Yang senyap tu jenis kecek konser gitu ke? Tu benda. Situlah bendanya. Situ yang makan situ. Kita kena dah lah. Boleh jadi alat, boleh jadi bahan untuk orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Boleh ya, ambil tengok senyap. Mana sahabat-sahabat ni tidak terdidik molek. Budak lagu ni kecek mainnya. Kita pun tak buat lagu tu. Dia mari lagu tu, mari mula. Kita orang biasa, umat biasa ni pun tak ada lagu tu. Ni sahabat yang terpilih. Benda-benda lagu ni pun duduk kecek mainnya, sehingga tak ada seorang pun boleh kata ya. Berat dah lah. Tu bendanya. Sebab tu hadis dhaif tak secara maudhu' tu jauh. Hak dhaif pun sebab tu kena beringat. Jadi sebab tu kita kata tak sah kalau dhaif. Dah ada hak sahih, pakai hak sahih. Tak sah hak dhaif kalau ada hak sahih. Kecuali kalau tak ada pun kena tengok dulu hak dhaif tu mana tidak bercanggah ke tidak dengan usul syariat tu secara keseluruhan, usul akidahnya, usul fiqhnya, usul canggah ke tidak. Kena tengok. Jadi hak ni kerja orang alim nak tahu benda ni sejauh mana dia bercanggah ke tidak. Jadi kalau kita bui gitu kepada orang ramai ni, bahaya. Kita nak bui tu kena fikir dulu kalau hak dhaif. Dengan sebab itu saya ada tak setuju kalau orang sebar meluah gitu, ikutlah asal hak dhaif boleh pakai selalu. Saleh tengok dulu. Tengok dulu. Takut-takut seperti ni lah. Ni seperti ni. Lalu melututlah seorang gadis di atas salah satu lututnya untuk biar jadi tinggi dia, biar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak. Jadi hak lagu ni betul ni. Mana perempuan-perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jenis nusuk, tidak jenis tak kecek. Kalau patut dia tunjukkan diri, tunjuk. Orang lain pakai pandai tengok dia, tengok siapa boleh gambarkan dia tu lagu mana. Itu betul. Hak ni betul. Dia bercampur bau lah. Jadi demon ni memang kecek, duduk kecek main royak ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, kamu tahukah apa perbandingannya orang yang buat kerja lagu ni? Perbandingannya supaya syaitan betina jumpa dengan syaitan jantan di tengah jalan. Lepas tu dia pun memenuhi hajatnya, yang ini memuaskan nafsunya. Dalam keadaan orang ramai duduk tengok, dia tak kisah. Supaya orang tengok jugalah. Kalau dia tak tengok, kita kunci pintu pun, kita pasal lasir pun, lepas tu kita duduk kecek tu, supaya orang tengok. Kadang-kadang royak ni lebih lagi daripada tunjuk, lebih lagi daripada filem royak. Kadang-kadang kita baca novel, bahasa dia, pengarang dia tu hidup, nampak terang. Apabila dibuat filem tak jadi. Itulah benda. Bahasa kadang-kadang lebih kuat lagi kuasa dia. Jadi hak ni kecek tu pun seperti tu. Walaupun tidak tunjuk, tak tunjuk. Kalau tunjuk filem, tunjuk gambar video pula, itu teruk benda lah tu. Ada juga pasal tak kerti lagu tu. Ada juga dia tunjuk dia duduk buat dengan bini dia. Tak boleh. Dia tak boleh buat lagu tu. Salah. Dan ni hak ni tak boleh gambarkan kepada isteri. Kalau dia ada beberapa orang isteri, gambarkan kepada hak tu tak boleh. Tak boleh. Apa nak tidur sekali dah isteri dia sama isteri, tak boleh. Pasal apa? Isteri ni tak boleh tengok aurat isteri ni. Hanya yang boleh tengok suami dia. Tak boleh. Itu caranya. Bukan kata bebas ikut serah gitu, tak boleh. Jadi supaya orang duduk tengok. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Syaitan tu pun dia buat kerja gitu juga. Syaitan dia buat kerja gitu. Cuma kita tak nampak.
Tapi kalau zaman sekarang kita tengok, nasib baiklah, alhamdulillah, tempat kita ni terkawal. Tapi terkawal pun kalau kita pergi alik Kuala Lumpur tu, kadang-kadang tak terkawal juga, nampak luar-luar mari tu lah. Luar-luar mari, dia buat sebuah negeri, dia orang putih. Memang tengah-tengah jalan ke apa dia, ziung ke apa, main-main ya. Jadi tak boleh. Kita ada kata negara Islam, kena jagalah benda-benda lagu tu. Maruah, image, kena sekat, kena tegur. Tak boleh buat tempat kita benda lagu ni. Gitulah. Tapi kalau di negara-negara kafir memang sudah ada dah benda Nabi royak ni. Sudah ada dah. Dalam hadis yang sahih pun ada. Mana orang buat perzinaan secara terbuka begitu di tepi-tepi jalan. Itu memang ada. Tidak ni pun. Ingat, wangi-wangian lelaki ialah yang baunya kuat dan warnanya tidak nyata. Hak semolek-moleknya, wangi-wangian untuk lelaki ni kuat tak apa, bau kuat tak apa, warna dia tidak nyata. Itu hal lebih molek. Ingat, wangi-wangian wanita ialah yang warnanya nyata tetapi baunya tidak kuat. Hak ni untuk pergi keluar, untuk pergi keluar rumah, bukan dalam rumah tak kisah mana-mana pun. Ni keluar rumah. Jadi begitulah hak naknya. Jadi kalau ada warna, daripada sinilah setengah-setengah ulama dia pegang-pegang dengan hak ni, hak lain lagi, banyak lagi hak lain lagi. Orang perempuan boleh pakai baju yang berwarna. Bukan orang perempuan ni kena pakai baju hitam saja. Dah, apa dia suruh lagi? Dalam hadis berapa banyak boleh pakai warna, ada apa nama ni, bunga-bunga ke, tapi janganlah terlalu menarik perhatian orang. Sekadar tu tak apa, tidak salah. Berdasarkan ni lah. Cuma bau dia jangan kuat. Bau jangan kuat pun bukan maknanya tak boleh pakai air wangi. Dia tak boleh pakai air wangi, dia boleh pakai air wangi ni, cuma air wangi tu janganlah kuat sangat, jadi menarik perhatian. Mana kalau lalu tu mana orang jadi paling bang pelik, gitu. Itulah kuat tu maksudnya lagu tu. Lepas tu tahan lama. Sekadar mana? Sekadar dapat menutup bau busuk tubuh dia. Sekadar tu. Mana kira-kiranya kalau dia pergi ke pejabat pun dia kira dah. Dia dah balik tu ada. Sekadar tu. Tidak suruh kita tak boleh pakai air wangi, waktu pergi biar bau busuk. Orang tak boleh duduk dekat dengan kita. Tak ada suruh lagu tu. Bahkan orang jadi kecek juga. Seperti mana kalau bau kuat sangat pun orang kecek juga. Kalau bau busuk, ketiak tu bau hapak, hangit, orang kecek juga. Jadi tak molek juga, jadi orang ngopak ke kita. Jadi cuba ikut hak sederhana. Kalau ikut hak sederhana, molek, tak ada apa. Jadi wangi-wangian tu ada zaman itu, dia ada wangi-wangian yang dia ada warna dia. Dia bukan setakat bau saja. Zaman kita sekarang ni kurang lagu tu guna tu. Kurang guna. Zaman itu dia ada. Misalnya za'faran. Za'faran. Itu dia ada bau dia dan dia ada warna dia. Jadi kalau pakai tu dia macam tubik warna dia tu. Tubik warna dia. Zaman itu. Jadi kalau hak lain ni, maksud Nabi SAW ni, dia royak dah air wangi orang perempuan beza dengan air wangi lelaki. Royak dah dalam hadis-hadis banyak royak. Seperti mana pakaian lelaki beza dengan pakaian perempuan. Tapi kalau nak pergi semayang jemaah tu, hari jemaah tu, kalau tak ada juga air wangi, hak lelaki pakailah. Nabi kata air wangi isteri kamu pun, orang perempuan pun. Menunjukkan benda ni tidaklah terlalu ketat sangat. Yang lebih penting pakai. Jangan siapa tak pakai, siapa bau busuk. Dah tak ada orang lain, pakailah hak tu. Hak ada warna. Nabi SAW pernah tengok pada Abdul Rahman bin Auf. Dia pakai wangi-wangian tu tubik warna. Nabi tahu, ini nampak warna bau. Kira-kiranya kahwin ke apa. Dia tak tegur apa pakai wangi-wangian perempuan. Dia tak tegur. Apa yang pakai hak tubik warna kan? Cuma dia ayat hak mana lebih molek. Kira-kiranya kalau orang pakai hak lain daripada hak dia anjurkan itu, adalah tu keadaan dia. Dia sendiri pun ayat dah, kalau tak ada hak lain, ada air wangi binimu, pakailah hak tu.
Jadi ini menunjukkan boleh pergi mari itu, tidaklah kata khusus sangat. Supaya pakaian yang khusus kita kata, misalnya orang lelaki pakai maxi, tu khusus sangat ya. Tapi kalau pakai selipar Jepun, orang datang pun pakai selipar Jepun juga, orang pun pakai juga apa-apanya, tu tak kisah, tu sama aja. Kalau air wangi ni dia ada beza sikit. Hak semoleknya orang lelaki pakai orang lelaki, perempuan pakai orang perempuan. Tapi kalau tak ada juga boleh tukar-tukar je. Boleh. Jangan sampai bau busuk. Jadi orang sebab salah nak kacau dengan kita. Takut kita serah hati. Dia je sebab salah nak kacau kita. Bau busuk. Dengan sebab itu kena beringatlah. Bukan hak masalah bau ketiak saja. Bau mulut, bau gapo pun ialah berlakulah. Nabi SAW dia tak suka kalau bau busuk-busuk, dia tak suka. Dia suka bau sedap. Tubuh dia tu sedap dah bau, pakai air wangi lagi, pakai air wangi lagi. Sehingga sahabat-sahabat perasan kalau dia baru lalu kot tu, sahabat lalu dia perasan di Nabi lalu sampai setahun tu air wangi dia tu. Tapi dia kata air wangi yang baunya air wangi yang baunya kuat tapi tidak nyata warna dia. Ada bau kuat, tak apa orang lelaki. Sebab apa? Dari segi munasabahnya, dari segi logiknya, apa orang lelaki tu nak suruh kuat? Sebab dia bekerja keras, dia banyak berada di luar. Bila berada di luar, kalau air wangi tu banyak hilang, bau busuk pula lah. Cakap nak comot macam air wangi 5 minit sekali. Jadi pakai air wangi yang kuat, tahan lama. Waktu lebih boleh. Supaya apa? Supaya orang tak bau busuk lah kita. Tu lah. Orang perempuan pun bukan makna tak boleh pakai air wangi tahan lama kalau di rumah, tempat-tempat yang tidak ada fitnah. Ataupun kalau di lain pun jangan kuat sangat. Hak tahan lama tu dia akan jimat tidak perlu acak beli air wangi. Cuma masalah orang duduk faham pula masalah alkohol ke apa tu ialah benda khilaf lah. Benda khilaf. Lepas tu ni Abu Daud kata hak saya hafal daripada Muammal dan Musa. Ingat, jangan sekali-kali lelaki terdedah kepada lelaki dalam satu kain. Jangan gitu. Mana tak pakai ke satu kain, tak ada baju, tak ada selimut, satu kain selimut tidur metaka rapat semetaka rapat, semetaka baik. Tak boleh. Nabi tak boleh. Suka-suka kena ada juga penutup tu antara pusat dan lutut. Itu maksudnya. Hak lain tak apalah, dimaafkan, tak apa. Hak perempuan tak boleh juga. Tak boleh juga begitu, kecuali kepada anak. Kalau anak tu lain lah. Anak kecil, kalau anak besar tak boleh juga. Tapi dari segi auratnya, kalau mahram tu asas dianya antara pusat dengan lutut juga. Dengan sebab itu dia tidak berapa itu sangat ni. Ayah pun begitu juga. Tak apa kalau terdedah. Kalau kepada orang lain aurat. Kalau ayah tak apa. Tua dia semua ayah juga. Haram sampai bila-bila dah menikah dengan seseorang perempuan tu kalau tua pun. Dengan sebab itulah dari segi munasabah hukum agama ni dia kata aurat mahram antara pusat dan lutut. Sebab ada ketikanya kalau nak menyusu misalnya, tua kau mari, ayah kau mari susah nak dia akan nampak sikit sebanyak terdedah, jadi susah menyusahkan. Dengan sebab itu tak apa nampak tetek kau sikit dan dia sudah jadi mahram. Tak apa. Itu maksud antara pusat dengan lutut. Bukan nak suruh tak pakai. Nak suruh pakai supaya orang lelaki pakai kain ni pusat tutup pusat dan lutut, lepas tu jalan gemari duk masuk ke apa lagu tu. Bukan. Dalam keadaan tertentu tak sebimbai lah, tak apa. Tidak jadi berdosa, tidak jadi haram kalau terdedah. Itu maksudnya. Lepas tu Musa dalam riwayat Musa dia kata an Abi Nadrah anit Tufawi. Mana riwayat secara an-ana satu. Yang kedua dia tidak sebut Syekh min Tufawah, tapi anit Tufawi. Itu beza dia dengan riwayat sebelum pada ni.